produk yang kita nak bincangkan iaitu reka bentuk industri, di mana reka bentuk industri ialah proses yang menekankan kreativiti dalam mencipta dan mereka bentuk sesuatu produk, contohnya handphone, contohnya kerusi, contohnya basikal, contohnya kenderaan dan lain-lain untuk tujuan utilitarian dan memudahkan kehidupan manusia sebenarnya. Ia juga merupakan satu cara untuk menyelesaikan masalah iaitu perkara asas dalam proses reka bentuk sesuatu produk. Secara amnya ataupun rumusannya, ia berpotensi untuk menjana sumber pendapatan kepada juga mencipta peluang pekerjaan kepada orang ramai. Baiklah, kita juga tengok telefon sepanjang zaman di mana pada mulanya handphone dicipta dengan saiz yang agak besar dan juga berat, jadi tidak boleh letak dalam poket. Tetapi mengikut peredaran zaman di mana mereka industri ini dia sudah reka handphone ini dengan saiz yang berwajah baru di mana mempunyai saiz yang lebih kecil, mempunyai butang-butang yang lebih bercorak contemporary, sampai pada masa kini kita punya handphone sudah mempunyai skrin yang rata di mana senang kita nak akses Facebook ke, untuk Messenger ke, untuk WhatsApp, Telegram dan sebagainya, yang merupakan satu kejayaan ataupun reka bentuk contemporary bagi pengguna pada masa kini. Pada zaman dahulu kita menggunakan kaedah tradisional, iaitu kita menggunakan dapur kayu dan kita juga menggunakan penyapu lidi untuk menyapu. Akan tetapi pada masa kini kita sudah dapat menikmati iaitu produk akibat daripada teknologi moden, iaitu dapur elektrik, di mana kita menjimat masalah untuk memasak dan juga elak daripada kekotoran pada dapur kita. Di mana kerjaya berkaitan dengan bidang ini ialah mereka bentuk produk, iaitu contoh seperti mereka bentuk perabot dan juga mereka bentuk otomotif. Otomotif ini ada hubung kait dengan kenderaan lah, seperti kereta perosaga kita, meja dan sebagainya. Mereka bentuk industri perlu bijaklah untuk mengimbangkan penggunaan elemen dan juga prinsip reka bentuk serta teknologi dalam rekaan mereka, kerana mereka juga perlukan menghasilkan produk yang memenuhi aspek-aspek utama reka bentuk, iaitu ekonomi. Ekonomi ini adalah berhubung kait dengan keselamatan, efisien, keselesaan sesuatu produk tersebut supaya pengguna yang menggunakan produk tersebut tidak mendatangkan kebahayaan ataupun cedera pada badan. Ia lebih ada kaitan dengan anatomi manusia. Juga dari segi nilai estetika dan juga fungsi. Sebelum menghasilkan produk yang sebenar, mereka bentuk produk itu dia kena menentukan apakah objektif mereka bentuk produk, siapa sasaran dia, bagaimana konsep yang digunakan. Selain itu, mereka juga hendak mengetahui maklumat tentang produk yang sedia ada, supaya produk yang sedia ada itu boleh dikaji, dikembangkan, dijadikan produk yang lebih canggih, lebih berestetika tinggi, lebih menarik perhatian kepada para pelanggan berbanding dengan produk yang dahulu. Selain itu, juga mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam lukisan 2D ataupun 3D. 3D ini ialah kita nampakkan macam mana fizikal pada produk tersebut, iaitu pada peringkat ini perlu juga lukiskan produk itu dan juga mengkaji dari segi skala dia. Dan satu lagi ialah pengisian komputer, iaitu contohnya AutoCAD. AutoCAD ini digunakan untuk membuat grafik pada produk tersebut di dalam komputer. Kemudian kita kaji dari segi rupa bentuk, rakam hias dan juga butil-butil seperti skala dan sebagainya sebelum menjadikan produk yang sebenar. Mereka bentuk produk juga perlu merancang dan atau proses menghasilkan produk dari awal hingga ke akhir supaya produk yang dihasilkan itu lebih bersistematik dan juga bermutu di
pandangan mata orang ramai ataupun pengguna. Mengetahui dan meneliti konsep reka bentuk, contohnya reka bentuk pelabot. Yang penting ialah boleh memenuhi cita rasa pengguna dan boleh dipasarkan. Bidang pereka bentuk otomotif iaitu berhubung kait dengan kenderaan, di mana bidang ini digunakan untuk membangunkan model prototipe kenderaan untuk tontonan fizikal, iaitu menghasilkan prototipe kenderaan bertujuan untuk pengujian dan promosi pemasaran sebelum pengeluaran secara besar-besaran. Dan mereka ni perlu mengetahui tentang teknologi otomotif dan juga perlu ada plan untuk penghasilan produk otomotif pada masa akan datang. Baiklah, sekarang kita tengok konsep mudah alih. Apakah produk ini dikategori sebagai konsep mudah alih? Jadi kita memahami dulu apakah maksud. Konsep mudah alih ialah konsep yang di mana iaitu keupayaan sesuatu produk untuk dibawa ke mana-mana selamat dan boleh digunakan dalam pelbagai situasi, contoh handphone. Konsep ini bercirikan produk pintar, smart product dan ringkas tetapi kompleks pembuatannya. Saiz dan barat sesuatu produk itu menjadi fokus utama rekaan. Contohnya telefon bimbit, barangan elektrik ataupun teknologi informasi adalah contoh evolusi produk mudah alih yang direka bentuk untuk pengguna. Ini adalah satu contoh produk pintar iaitu telefon bimbit bersaiz kecil dan mudah dibawa dari satu tempat ke satu tempat dan boleh juga letak di dalam poket. Digunakan sebagai rujukan untuk masa, untuk maklumat, untuk akses ke Facebook dan sebagainya. Konsep ekonomi ini berkaitan dengan anatomi manusia dan yang penting ekonomi ini ialah menekankan dari segi efisien, selamat, selesa dan selasi apabila pengguna menggunakan sesuatu alat atau produk contohnya kerusi tidak membawa kemalangan dan juga kecederaan kepada pengguna. Oleh sebab itu, pereka bentuk perlu menitik beratkan aspek kemanusiaan dan faktor keselamatan dalam rekaan mereka. Baiklah, ini adalah contoh kerusi yang dicipta direka, iaitu yang membawa keselesaan tidak mencederakan anatomi manusia. Di bahagian ini juga nampak kerusi-kerusi memang yang selesa, selamat untuk diduduk. Konsep masa aram ini ialah melibatkan proses pembuatan, penggunaan dan pelupasan produk yang tidak menjejaskan alam sekitar. Oleh itu, pelbagai dasar dan peraturan dibuat bagi memastikan pengeluaran menghasilkan produk yang bersifat alam melalui penggunaan bahan bersifat kita semula. Bahan yang sudah dipakai boleh kita semula untuk menghasilkan satu produk. Contohnya dalam industri otomotif di mana penggunaan besi telah mula digantikan dengan bahan daripada komposit yang lebih tahan dan ringan seperti kaca. Selain itu, penggunaan bahan baharu juga terus diterokai untuk menggantikan bahan berasaskan sumber alam semula jadi seperti produk biodegradasi. Produk ini telah mengambil masa yang singkat untuk terurai dan lebih mudah untuk kita semula serta selamat kepada alam sekitar. Okey, model produk. Apa itu model produk? Model produk iaitu model yang penting sebelum penghasilan sesuatu reka bentuk
iaitu untuk memastikan hasil reka bentuk dapat memenuhi kriteria yang diperlukan dalam spesifikasi produk. Contohnya, model dalam reka bentuk ialah model skala, model ekonomik dan juga model prototype. Model skala ini contohnya model kapal terbang. Model ini ialah untuk representasi fizikal atau objek berdasarkan produk yang akan dihasilkan nanti. Jadi model jenis ini juga boleh dihasilkan sama ada dalam skala yang lebih kecil ataupun lebih besar daripada bentuk asal. Fungsinya ialah untuk digunakan sebagai panduan dalam menghasilkan objek dalam saiz yang sebenar. Model ekonomik iaitu merupakan model yang mempunyai ciri-ciri ekonomik dan boleh dibuktikan melalui sifat fizikal serta profil reka bentuk. Walaupun pelbagai produk dihasilkan oleh seorang pereka bentuk perindustrian, tetapi aspek keselamatan dan juga keselesaan pengguna itu paling penting, merupakan etika reka bentuk yang harus dipatuhi. Baiklah, ini adalah contoh keyboard yang direka sesuai untuk anatomi, iaitu bahagian tangan di mana kita rasa selesa bila kita menaik, tidak membawa kepada kecederaan kepada tangan kita. Okey, untuk bahagian model prototype iaitu merupakan produk yang serupa ataupun hampir menyerupai produk sebenar yang akan direka bentuk. Model ini dihasilkan untuk mengenal pasti dan menguji kemampuan, spesifikasi, tahap kekukuhan, nilai keberkesanan dan juga kelemahan reka bentuk sebelum proses pembuatan produk itu dilakukan. Jadi Raja 5.2 ini ialah menunjukkan ujian kemampuan sesebuah kereta dari aspek kelajuan, cengkaman dan juga imbangan, spesifikasi dan sebagainya. Sebelum menghasilkan produk, jadi pereka bentuk industri sepatutnya dia kena melakukan kerja seperti mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat, membuat kajian dan penyelidikan produk yang hendak dihasilkan, membuat model kecil, menjalankan perbincangan dan persembahan, menggunakan reka bentuk, gunakan pengisian AutoCAD, membuat prototype dan juga membuat promosi. Jadi dalam proses reka bentuk itu, mereka sentiasa penambahbaikan dan juga lihat mana kelemahan dan juga kelebihan sesuatu produk tersebut.